Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Saudara, tuan-tuan, perempuan yang dimiliki Allah sekalian, Fahri Misbah, Zamira, Zulaikha, Hanisa, Nazar, Sida, Saha, Arba'iyah, Syahril, semua yang hadir pada malam yang mulia ni, saya Hacika, tolong share video ni kepada seramai orang yang kita kenal, moga-moga padanya ada kebaikan, ada sharing maklumat. Kerana malam ni saya nak bawa cerita yang sangat penting untuk tuan-tuan faham, iaitu berkaitan dengan kepentingan kita untuk ada angan-angan, ada dream, ada impian. Macam kisah Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu ketika berkata dengan para sahabat, dan kalangan para sahabat itu mereka yang terpuji, yang mulia, yang hebat, yang fiqah itu berkata hendakkan emas dan juga wang perak yang banyak, dinar, dirham untuk infak pada jalan Allah. Apakah jawab Umar Khattab radhiyallahu anhu, khalifah Islam yang terkemuka, Amirul Mukminin ini tuan-tuan? Orang yang pertama menggalas nama Amirul Mukminin. Apa kata Sayyidina Umar, komen Sayyidina Umar kepada orang yang kata demikian? Maklumlah pada zaman kita pun menyaksikan ramai orang nak berjaya, nak jadi kaya. Mereka berkata kalau kaya nak buat masjid, nak buat rumah anak yatim, macam-macam cita-cita. Tapi sebenarnya apakah yang ditarget oleh orang yang hebat macam Umar Khattab radhiyallahu an? Malam ni saya nak kongsi sama tuan-tuan. Rugi tuan-tuan tak dengar kisah ni. Yang seterusnya saya nak ajak tuan-tuan untuk melihat bagaimana hadis Nabi SAW menceritakan tentang bahaya berangan-angan. Bahaya berangan-angan Sebaliknya kita kena ada cita-cita. Apa beza di antara dua benda ni tuan-tuan? Nampak macam sama, tapi groundnya tak sama tuan-tuan. Jadi bagi tuan-tuan yang memiliki tafsir Ibn Katsir, tolong buka jilid yang kedua, muka surat 562 pada malam ni. Tafsir Ibn Katsir yang ni, muka surat 562 jilid yang kedua, tuan-tuan. Baik, mari dengar sesama bacaan saya ni, ayat 123 hingga 124 dari surah An-Nisa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. Sadaqallahul azim. Dua ayat saja. Jadi daripada ayat ni, pahala daripada Allah itu bukanlah menurut angan-anganmu dan yang kosong, dan tidak pula mengikut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, saya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu, dan dia tidak mendapat pelindung dan tidak pula mendapat penolong baginya selain daripada Allah SWT. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, sama ada lelaki ataupun perempuan, sedang dia orang yang beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam syurga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun. Baik tuan-tuan, kita baca sikit tafsiran oleh Imam Ibn Katsir. Al-Aufi meriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata tentang ayat ini, para pemeluk agama sering berdebat. Pemeluk agama Yahudi berkata kitab kami iaitu Taurat adalah sebaik-baik kitab dan nabi kami adalah sebaik-baik nabi. Pemeluk Injil pula berkata demikian, sedangkan pemeluk Islam berkata tiada agama kecuali Islam. Inna dina indallahil Islam. Kitab kami menasahkan setiap kitab, nabi kami penutup para nabi. Kalian dan kami diperintah untuk beriman kepada kitab kalian dan mengamalkan kitab kami. Maka Allah memutuskan hal itu dengan firman-Nya, laisa bi amaniikum wala amani ahli kitab may ya'mal su'an yujza bih. Pahala itu daripada Allah, bukan mengikut angan-anganmu yang kosong dan tidak pula mengikut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, saya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu, dan Allah yang milih di antara agama-agama tersebut sebagaimana disebut dalam firman-Nya, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia pun mengerjakan kebaikan, hingga firman-Nya, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah milih Ibrahim menjadi kesayangannya. Maka dalam ayat ini, agama bukan dengan hiasan dan angan-angan, tapi agama adalah satu yang tertanam dalam hati dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Tidaklah orang itu mengaku satu lalu dia mendapatkannya dengan semata-mata pengakuannya, dan tidak pula orang itu berkata dia berada dalam kebenaran akan diakui perkataannya hanya semata-mata demikian hingga dimiliki bukti yang datang daripada Allah SWT. Baik. Jadi berpandukan kepada ayat ini tuan-tuan, Allah SWT membuat satu peringatan penting
kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, bahkan kepada orang-orang Islam. Kerana kata Al-Imam Mutawi Sya'ruri yang tafsirnya keluar perkataan yang digunakan oleh Allah di sini, amani dijamak daripada umniyah. Umniyah tu ni tuan-tuan adalah satu cita-cita untuk membaik pulih keadaan, menambah nilai. Umpamanya kalau kita berada di sebuah pejabat, di hadapan pejabat kita ada tebing. Tebing tersebut menyusahkan orang untuk lalu di situ. Mereka kena corner tempat yang jauh. Maka kita pun kesian tengok orang, pemandu teksi, budak sekolah, orang nak pergi datang ke situ jadi payah. Maka kita pun fikir, kan baik kalau ada tangga kat sini, boleh orang lalu, boleh cross, ada titi ke, senang orang nak lalu. Titi tuan-tuan, titi apa maknanya? Jambatan kecil kan baik. Kita berangan-angan, berangan itu benda yang baik untuk mencapai satu kebaikan yang bermanfaat kepada orang ramai, tapi tidak disertai dengan kerja dan tindakan. Akhirnya tempat yang kita sangkakan nak buat tangga, kita cerita berbulan-bulan, masuk tahun itu tiba-tiba adalah dermawan yang buat. Yang lebih pelik lagi, dermawan itu orang bukan Islam pula tu. Allahu Akbar, ruginya. Jadi nampaknya cita-cita tidak berguna selagi tidak dilaksanakan, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Demikianlah masalah orang Islam secara ringkasnya. Kata para a'immatul tafsir bahawa masalah yang berlaku kepada kita orang Islam ni, plan of action tak ada. Mesyuarat banyak dah, berbuku-buku, berfile-file, bertimbun-timbun. Kalau diibaratkan dalam majalah Arabi, satu majalah yang terbit di Kuwait, menggambarkan banyak perkataan yang telah pun dikeluarkan daripada mulut orang mesyuarat di kalangan negara-negara umat Islam untuk mengatasi masalah Palestin itu. Ia umpama sampah yang disapu masuk ke dalam dan dibuang dalam mazbalah, tempat buang sampah. Allahu Akbar. Kerana tak ada apa-apa tindakan. Bincang banyak kali dah, tapi tindakan tidak ada. Maka jangan jadi seperti itu, tuan-tuan. Ini maksud Allah SWT dalam ayat ini. Itu sebab satu hari seorang bertemu dengan Hasan Basri radhiyallahu anhu arda. Ini merupakan seorang tabi'i daripada keluarga isteri Rasulullah SAW. Saya pernah cerita dulu pada tuan-tuan bahawa Hasan Basri ini daripada kecil lahirkan dalam ibu ayah keluarga yang sangat beriman, yang sangat kuat menuntut ilmu. Ibu ayahnya merupakan hamba kepada para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in. Ibunya sendiri merupakan hamba kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha, salah seorang isteri Nabi SAW. Dan bila ibunya pergi ke pasar, maka anak yang nama Hasan ni sebenarnya diberikan nama oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kerana teringat cucu Nabi yang Nabi sangat sayangi itu namanya Hasan bin Ali karamallahu wajhah. Maka Ummu Salamah menamakan anak kepada pekerjanya itu dengan nama Hasan, mengambil keberkataan Hasan cucu Nabi SAW yang Nabi gambarkan sebagai Sayyid Syabab Ahli Jannah. Maknanya Nabi namakan sebagai pemuda, ketua pemuda dalam syurga nanti. Maka mengambil keberkatan itu mengalir dalam jiwa budak ni. Pada kecil ketika ibunya tiada, pergi ke pasar beli barang keperluan dapur untuk majikannya, maka Ummu Salamah radhiyallahu anha yang menjaganya, mendua-duaikannya. Setengah riwayat mengatakan letaknya dada, maka budak kecil ni minum daripada susu Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ini kita tak ada bukti lah, tuan-tuan, kerana kalau seseorang perempuan sudah kematian suami kepada Ummu Salamah dan Rasulullah SAW, maka bagaimana mungkin ada susu? Ini cerita-cerita yang dia mubalarah padanya lah, tuan-tuan. Ada exaggerate padanya. Yang pentingnya Hasan Basri radhiyallahu anhu, kemudiannya bila wafatnya Ummu Salamah, ayah dan ibunya merasa sedih berada di Madinah itu. Dahlah Rasulullah SAW tiada, majikan mereka yang sangat penyayang nama Ummu Salamah pun tiada, maka mereka pun mengambil keputusan untuk berhijrah ke Basrah. Pada usia 8 tahun Hasan Basri menyampaikan khutbah di Masjid Basrah. Sayyidina Ali karamallahu wajhah datang ke Basrah. Dia tak perasan budak ni dulu berada dalam keluarga Rasulullah SAW, isteri Rasulullah SAW iaitu Ummu Salamah. Dia mendengar ada seorang budak menyampaikan khutbah, menyampaikan kuliah di Masjid Basrah. Sayyidina Ali bertanya kepadanya soalan-soalan. Budak ini menjawab dengan tepat. Lalu Sayyidina Ali kata, kekallah engkau menjadi mufti untuk penduduk Basrah. Sayyidina Ali memperakui ilmu budak ini. Siapa budak ini, tuan-tuan? Inilah dia Hasan Basri radhiyallahu anhu arda. Jadi Hasan Basri ni kata-katanya, kerana dia belajar daripada banyak para sahabat, termasuk Sayyidina Ali, termasuk Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, maka apa kata-katanya sangat tepat. Lalu satu hari orang bertanya kepada dia tentang perkara yang namanya iman. Lalu beliau berkata, laisal iman bitamanni wala bitahalli walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Sungguhnya iman bukanlah dipamerkan dengan cita-cita atau ditunjukkan dengan penampilan diri yang hebat. Kalau kita ni melihat penampilan orang jadi ukuran kepada kesalehan dan ketakwaan, kita akan gagal, tuan-tuan. Berapa ramai orang yang berpakaian macam pakaian ulama, tapi mereka merupakan orang jahil.
Berapa ramai di kalangan orang ni yang membawa gelaran macam-macam, tapi sebenarnya mereka bidha'ati muzjah. Pengetahuan mereka dalam Islam itu terlalu kerdil dan kecil. Kalau dulu orang panggil nama tuan guru ni orang-orang alim, orang-orang hebat, orang yang memang telah belajar 50 tahun di luar negara, sebelum layak untuk ke pondok. Tapi kita takutlah zaman moden ni semua orang nak bawa gelaran ni, padahal kelayakan akademiknya, kelayakan agamanya tak seberapa sangat, tuan-tuan. Ni nama dia mubalarah lah, tuan-tuan. Baik, kembali kita kepada Hasan Basri tadi berkata bahawa iman bukan terletak pada pakaian, bukan pada gelaran, tapi pada amalan sebenarnya. Apa yang kau imani itu kau lakukan selari dengan keimanan tersebut. Maka dalam konteks saya ini, kata para ulama tafsir, kalau kita setakat berangan-angan, memanglah angan-angan tu baik, tapi bila nak laksana, tuan-tuan? Berangan macam tadi sebagai contohnya, simple sekali contoh yang dikemukakan. Kita lihat anak-anak sebagai contohnya tak ada kemudahan belajar musim PKP ni. Memanglah kalau kita dapat kumpul duit, bagi kat orang, bagi kat anak-anak ni komputer ke, komputer second hand ke, apa saja, memanglah jasanya besar, tuan-tuan, jariahnya hebat. Tapi kita tak mampu jadi macam orang-orang kaya. Yang kita mampu mungkin komputer kat rumah kita repair, bagi kat orang miskin, itu yang kita mampu. Buatlah, tuan-tuan. Tak payahlah tunggu nak jadi orang kaya baru nak buat benda tu semua. Ya, jangan jadi macam orang Melayu kata, lembu punya susu, sapi dapat nama. Lembu dan sapi itu sama aja, tapi orang lain punya kebaikan, kita pula yang menumpang semangkuk. Tak maulah jadi cerita macam tu, tuan-tuan. Kita boleh buat apa yang buat, alhamdulillah. Dan saya ingat, tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak derma, dermalah tempat yang betul, tempat yang berdaftar, badan-badan kebajikan NGO yang tak suka mempamer-pamerkan. Derma pada orang seperti ini lebih baik, lebih telus, lebih jelas, lebih ikhlas. Kita tak mahu orang mengambil kesempatan di atas keadaan orang pada hari ini. Perlu diterangkan, tuan-tuan. Bukanlah kita benci pada setengah orang ke, bukan. Tapi ini Islam mengajar kita untuk ikhlas. Tak perlulah kita tayang-tayang kepada orang seolah macam orang tak ada maruah pula, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Jadi kita bincangkan di sini tentang maksud ayat Allah Taala, umniyah, amani, merupakan cita-cita. Cita-cita yang baik itu perlu dilakukan. Kan itu dalam hadis mengatakan, sabaka dirhamun mi'ata dirham, 1 dirham mendahului pahala 100 dirham. Macam mana itu Rasulullah? Kerana orang yang punya 1 dirham itu yang dia punya, itu yang dia mampu, dan dia buat dengan ikhlas. Tapi orang yang punya 100 itu mungkin simpanannya ada beribu-ribu, dia keluarkan 100 mungkin 1% saja. Tapi orang miskin ni tadi, dalam kocik ni cuma ada 2, diberikan 1, nilainya di sisi Allah 50%. Bila dia sembunyikan, dia lebih ikhlas, lebih banyak pahalanya lipat gandakan. Kerana bukan kuantiti di sisi Allah yang penting, yang penting adalah kualitinya. Berapa ramai tentera Islam yang datang berperang pada zaman Nabi SAW, bilangan mereka kecil, tapi Allah bukan kira pada bilangan itu, Allah kira pada kualiti iman mereka. Sentiasa diingatkan kita dalam Islam, tuan-tuan, Al-Kaifiyah berlawanan daripada Al-Kamiyah. Kaifiyah iaitu kualiti, Kamiyah kuantiti. Banyak kuantiti belum tentu tanda adanya kualiti, tapi orang yang ada kualiti nilainya besar di sisi Allah walaupun bilangannya kecil, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ya, umat Islam ditampar hebat ketika perang Hunain. Mereka menyangkakan bilangan mereka ramai cukup untuk mengalahkan musuh. Wa yauma hunainin idza ajabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'an wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat summa walaitum mudbirin. Ingatlah kamu ketika peperangan yaum Hunain, kamu merasa kagum bilangan kamu ramai, pada hari itu kamu berterabur lagi bertempiaran, yang tinggal cuma beberapa orang saja keliling Nabi SAW, tak sampai 10 orang. Yang lain semua lagi pada jumlah mereka besar, lebih pada 10,000. Takut, terkejut, di ambush oleh musuh dari Bani Saqif. Jadi tuan-tuan, dalam Islam diajar kita perkara ni. Ada orang tanya pula, macam mana nak sebarkan kebaikan, Ustaz? Memanglah kena sebarkan kebaikan, tapi jangan tunjukkan, sebarkan, banyakkan kebaikan. Macam saya pernah bagi contoh kepada tuan-tuan, cucu Nabi yang sangat handsome dan mulia itu namanya, cicit Nabi namanya Ali Zainul Abidin. Dipanggil sebagai Ali Zainul Abidin, dan gelarannya Zainul Abidin. Sepanjang hidupnya menghantar banyak bantuan kepada orang, tak seorang pun tahu. Pada hari wafatnya barulah mereka menyedari bantuan yang janda-janda dan anak-anak yatim itu terima. Mereka pun tengok, kenapa terputus, tak ada lagi bantuan ni. Mereka menerima pada waktu malam, tak nampak siapa yang hantar. Akhirnya baru mereka tahu yang memberi itu adalah Zainul Abidin. Sebarkan kebaikan, tapi jangan tunjuk-tunjuk pada orang. Takut tunjuk ni Allah tak kira nanti, tuan-tuan, di sisinya. Takut dah buat kerana manusia. Jadi kita tak ada percanggahan di antara ayat supaya sebarkan kebaikan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadith, nikmat kamu Tuhan sebarkan, ceritakan. Cerita maksud kat situ, kata para ulama, bukan tayang-tayangkan, buat sebanyak mungkin.
tanpa perlu orang recognize. Tapi kalau kita buat dah siap ada TV, dah siap ada YouTube, dah siap ada kamera untuk ambil, kita bimbang, maka tiada lagi keikhlasan dalam apa yang kita lakukan. Itu poinnya tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi balik kita kepada cerita ni tadi, bahawa Umniyah ni cita-cita. Satu hari Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu duduk dengan para sahabat, maknanya sahabat-sahabat Nabi SAW dalam satu rumah. Maka Sayyidina Umar pun membuat satu soalan kuis, bertanya, apa cita-cita kamu? Tamannau, cuba cerita pada aku, apa cita-cita kamu? Yang pertama kata Sayyidina Umar, saya cerita, kalaulah ada harta emas perak sebanyak rumah ini, maka saya nak jadikan ia sebagai jihad di jalan Allah SWT. Saya nak bantu orang-orang yang memerlukan. Kalau adalah harta sebanyak rumah ini emas perak, maka saya nak beri kepada orang yang memerlukan. Macam pernah dengar je ayat ni kan? Yang kedua pula tanya, Sayyidina Umar kata, cerita lagi pada aku, apa cerita kamu? Maka mereka berkata lagi, yang kedua berkata pula Sayyidina Umar, kalaulah ada sebesar rumah ini saiznya, permata, berlian, zabarjad, lu'lu', marjan, mutiara, lebih mahal daripada emas dan perak lah tuan-tuan. Maka tentulah Islam akan meruntuh. Itulah lebih kurang kata-kata orang ni sahabat Nabi tuan-tuan. Akhirnya mereka pun termanggu-manggu dan bertanya. Sayyidina Umar tanya soalan ni, Sayyidina Umar nak apa pula? Sayyidina Umar berkata, aku bercita-cita kalau ada seramai dalam rumah ini 4 orang pun cukup. Orang yang berkarakter macam 4 orang. Siapa dia Sayyidina Umar? Yang pertama kali kata Sayyidina Umar, hadis riwayat Imam Ahmad dalam Musnadnya tuan ni. Yang pertama namanya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu an. Yang kedua Muaz bin Jabal radhiyallahu an. Yang ketiga Salim maula Abi Huzaifah. Yang keempat Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an. Kalau adalah dalam rumah ini 4 orang ni, ataupun seramai dalam rumah ni macam mereka yang ada karakter, kualiti macam 4 orang ni, selamatlah Islam, kata Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an. Ya Allah, kata-kata ni mendalam tuan-tuan. Kenal tak sahabat-sahabat ni tuan-tuan? Mereka bukan orang kaya, mereka orang biasa. Siapa mereka ni? Saya ulang balik semula. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Beliau ni antara 10 orang yang paling awal masuk Islam. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Nombor 2, Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Orang muda yang sangat hebat pewatakannya, yang sangat mirip dengan Rasulullah SAW, yang pernah Rasulullah SAW utuskan untuk menjadi imam dan menjadi muqri, menjadi guru, murabbi di banyak tempat termasuk di Yaman. Ini Muaz bin Jabal yang pernah saya ajar pada tuan-tuan doa Nabi untuknya. Nabi memegang tangan Muaz bin Jabal menunjukkan kepada seriusnya apa yang nak ditekankan oleh Nabi SAW kepadanya. Baik tuan-tuan, sebelum terlupa, tuan-tuan dan tuan-tuan nak berpuasa pada bulan-bulan yang penting ni, tinggal lebih kurang 80 hari saja lagi untuk masuk Ramadan. Tuan boleh dapatkan kurma McJoel dari Palestin, dari Zazan Travel. Kurma McJoel ini kurma McJoel, saiznya besar, super jumbo besar jari saya. Tengok tuan-tuan, ibu jari saya besar. Nikmat kalau makan tuan-tuan. Saya buka sikit dia tuan-tuan nampak. Masya-Allah, menggoda. Ni kurma McJoel. Kurma McJoel Ni kurma yang disebut dalam surah Maryam ayat 25, wa huzi ilaiki bi zidna nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyah. Hai Maryam, makanlah daripada kurma ini, gegarkan pokok kurma hingga jatuh buahnya untuk engkau nikmati, kerana engkau keletihan yang amat sangat selepas bersalin Isa bin Maryam. Inilah buah kurmanya. Kata guru saya, inilah buah kurmanya, kerana kurma McJoel saja yang tumbuh di Palestin. Tuan-tuan dapatkan daripada Zazan Travel. Kita masih lagi letakkan harga yang terbaik untuk tuan-tuan. Harga sebenar mahal 140, 150 sekilo. Pada ini kita cuma bagi pada tuan-tuan harga RM100 saja. Dapatkan kurma McJoel untuk puasa kita, puasa-puasa sunat pada hari penting. Begitu juga kami ada kurma ajwa. Kurma ajwa dari Madinah. Ada sijil kelahirannya dari Madinah. Tuan-tuan boleh dapatkan kurma ajwa ni, kerana Nabi SAW sabda, siapa yang berpagi-pagi dengan 7 biji ajwa, Allah akan selamatkan daripada racun dan juga sihir. Ini macam-macam racun yang kita makan secara tak sengaja tuan. Sayurannya, ikannya, kata ikan itu dia tak padanya memanglah orang kata tak ada masalah apa-apa. Bahan untuk menjadikan dia kekal lama, padahal ia merupakan pengawet. Ada mengatakan pengawet mayat. Allahu Akbar. Saya bukanlah menyebabkan, orang katalah tuan-tuan untuk preserve dia.
Kadang-kadang ayam yang disembelih merupakan ayam-ayam belaan yang dipaksa untuk makan pagi, petang, siang, malam. Kita pergi ke reban-reban ayam ni tuan-tuan, cahaya dibuka, lampu dibuka untuk ayam ni merasakan hari masih siang, tak ada malam baginya. Makan je kerja dia tuan-tuan. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Itu juga sayur-sayuran datang, kita pun tak tahu macam mana namanya, baja yang digunakan. Kita taklah disuruh untuk meriksa itu semua, tapi nak cerita pada tuan-tuan, terdedahnya kita kepada racun dan angkara manusia yang tidak bertanggungjawab. Maka makanlah kurma ajwa sebagaimana galakan Rasulullah, ia menyelamatkan kamu daripada racun dan juga sihir. Rasulullah tidak bersabda melainkan satu yang diwahyukan daripada Allah SWT. Baik, untuk tuan-tuan, Sayyidina Umar berkata, aku bercita-cita bukannya ada emas sebanyak yang kamu harapkan, permata, belian, itu baguslah, boleh menyumbang untuk Islam. Tapi yang aku lebih pentingkan, kalaulah ada orang-orang macam Abu Ubaidah Al-Jarrah, macam Muaz bin Jabal, macamlah Salim Maula Abi Huzaifah, macamlah seorang lagi Huzaifah bin Al-Yaman, maka beruntungnya kita semua selamat kita daripada berbagai-bagai ancaman dan juga bahaya yang datang dari musuh-musuh Allah SWT. Kerana orang ni merupakan orang paling ikhlas tuan-tuan. Abu Ubaidah ni disifatkan oleh Rasulullah SAW antara manusia yang paling amanah, aminu hadhil ummah, orang paling amanah dalam umat ni. Ketika matinya Abu Ubaidah Jarrah disebabkan ta'un di Palestin, di Amwas ataupun di Amwas, kalau tuan-tuan ada peluang nanti bila keadaan okey, Covid diangkat oleh Allah, mudah-mudahan selamat kita semua daripada wabak ni tuan-tuan. Tuan boleh ikut kami pergi ke Baitul Maqdis dan bawa program Zahzan Travel sajalah kempen tu tuan-tuan, marilah ikut sesama Zahzan Travel. Kami perjalanan bukan setakat jauh lah, tapi ia penuh dengan tarbiyah, insya-Allah. Jadi Abu Ubaidah Al-Jarrah ni merupakan sahabat Nabi yang paling amanah, dan turun ayat terakhir daripada surah Al-Mujadalah menceritakan tentang keberaniannya. Ada setengah riwayat mengatakan dia membunuh bapanya sendiri dalam perang Badar kerana bapanya berusaha untuk membunuhnya. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa duna man hadallaha wa rasulah. Kamu tidak akan bertemu dengan orang cinta pada Allah dan hari akhirat akan mencintai orang yang musuhi Allah dan Rasulnya. Dalam setengah riwayat mengatakan beliau telah membunuh ayahndanya sendiri kerana ayahndanya kafir. Allah Akbar, takkan ada orang mampu untuk menyamai iman para sahabat ni tuan-tuan ya. Muaz bin Jabal pun saya cerita pada tuan-tuan yang Nabi anjurkan kepadanya untuk amalkan selepas sembahyang. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatimu, bersyukur padamu, memperbaiki amal salihku tanpa henti-henti kepadamu. Kata Nabi kepadanya, bacalah setiap kali lepas sembahyang, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan, bantulah aku untuk mengingatimu, bersyukur padamu selalu dan memperbaiki amal salihku tanpa henti-henti kepadamu. Ini adalah doa Nabi kepada Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ni antara orang paling mirip dengan bacaan Rasulullah SAW. Sehingga bila beliau menjadi imam di Quba, Nabi melantiknya, alimnya Muaz bin Jabal tuan-tuan, jujurnya untuk agama Allah. Pada zaman Sayyidina Umar, bila Abu Bakar dah wafat, maka Muaz bin Jabal digalaskan tanggungjawab untuk menjadi CEO kepada zakat Islam yang telah berkembang. Itulah bahasa yang saya simplifykan tuan-tuan ya. Kemudian Salim Maula Abi Huzaifah, siapa pula ni? Beliau merupakan budak muda tapi punya jasa besar pada Islam tuan-tuan. Ada satu kisah menarik tentangnya untuk tuan-tuan ni. Pada usianya 8-9 tahun, dia telah pun dimerdekakan oleh seorang perempuan, iaitu isteri kepada Abu Huzaifah. Maka isteri pada Abu Huzaifah ni merasa kekok kerana Salim ni budak muda dalam usia 8-9 tahun tapi datang ke rumahnya selalu. Maka Nabi telah menjelaskan keadaan itu ni memang special untuknya. Salim bin Abi Salim Maula Abi Huzaifah, bekas hamba ni tuan-tuan. Nabi bagi satu exception untuk kesnya. Tahu tak tuan-tuan apa kesnya? Nabi menyuruh isteri kepada Abu Huzaifah itu untuk menyusukan Salim ini, padahal usianya sudah lebih daripada usia layak diberi susu oleh seseorang ibu hingga diberi title anak susuan kan. Tapi untuk kes Salim Maula Abi Huzaifah ni satu benda pelik berlaku. Nabi telah pun memberi satu khususiah, exception untuknya, iaitu majikannya boleh bagi susu kepadanya, dan dengan sebab susuan itu dia jadi anak susuan kepada Abu Huzaifah. Allahu Akbar. Hebat tak tuan-tuan? Hebat Para ulama menjelaskan ini khusus untuk Salim bin Abi Huzaifah. Salim Maula Abi Huzaifah, bukan bin ya. Salim Maula Abi Huzaifah. Maula tu maknanya hamba kepada Abi Huzaifah, iaitu isterinya Ummu Huzaifah ni telah diberi satu kebenaran Nabi untuk menyusukan budak lelaki itu pada usianya sudah 9-10 tahun ataupun lebih.
dan dia jadi anak susuan kepada mereka. Salim Maula Abi Huzaifah ni seorang yang sangat enak bacaannya, lunak bacaannya, sangat tegas untuk agama Allah, seorang yang kuat macam Zaid bin Harisah. Seorang semua ada kelebihan ya. Maka ketika Salim Maula Abi Huzaifah ni di antara yang awal masuk Islam, maka ketika Nabi budak muda ni, ketika Nabi SAW menghantarnya pergi ke Madinah, dia sampai di Quba, dia jadi imam di Quba. Padahal antara yang hadir dan selayang itu Umar Khattab radhiyallahu an. Allahu Akbar. Kita bukan kira ilmu dan kedudukan di sisi Allah dengan mula-mula makan garam tapi dengan sebab ilmu yang dimiliki dan ketakwaan yang dia ada, kelayakan yang dia ada. Leadership ni satu benda yang boleh di-train tuan-tuan, boleh dibina. Itu sebab kita digalakkan beramal dengan doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan kami, pasangan kami, anak-anak kami, keturunan kami merupakan penyejuk mata memandang. Jadikan kami ni pemimpin kepada orang bertakwa. Kata Imam Qurtubi mentafsirkan ayat 74 surah Al-Furqan ni, kita disuruh minta kepada Allah untuk jadi pemimpin, tak mau jadi pengikut, pemimpin, pencetus, perintis kepada perkara-perkara kebaikan, trendsetter tuan-tuan. Jadi kembali kepada kisah Salim Maula Abi Huzaifah ni, seorang yang sangat saleh, muslih, seorang yang memiliki sifat amir, imarah, satu sifat qiyadah, sifat imamah, kepimpinan. Kerana kepimpinan bukan kira muda atau tua tuan-tuan. Satu hari Nabi SAW menunggu-nunggu Aisyah radhiyallahu anha pulang dari Masjid Nabawi di Madinah. Lambatnya pulang Aisyah radhiyallahu anha. Ini cerita romantiknya keluarga Nabi SAW. Tuan-tuan ni, tuan-tuan nak tahu lebih lanjut, bacalah kitab yang bertajuk Kenali Rasul Kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Nabi bergurau dengan para isteri, Nabi berkata-kata kepada isteri, Nabi romantik kepada isteri. Bacalah kitab Kenali Rasul Kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab bestseller ini yang selalu saya promokan di TV di mana-mana tuan-tuan dapatkan Maka Nabi menanti-nanti kepulangan Aisyah radhiyallahu anha. Pada malam itu panggilan Aisyah radhiyallahu anha bersama Nabi. Tiba-tiba Aisyah pulang lambat. Sampai di rumah, maka Nabi bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Kenapa kau pulang lambat?" Aisyah menjawab, "Rasulullah SAW, saya mendengar bacaan seorang yang sangat indah wahai Rasulullah. Rasul dah buka baju, Rasul pakai baju balik semula. Rasul pergi mendekati masjid itu untuk mendengar siapa yang baca sedap sangat," kata Aisyah radhiyallahu anha. Ternyata tahu tak siapa baca ni tuan? Yang baca adalah Salim Maula Abi Huzaifah. Orang muda ni tuan, bacaannya sangat lunak, sangat hebat, sangat merdu. Nabi pun telah memuji Allah, katanya alhamdulillahillazi ja'ala fi hadhil ummah, Maha suci Allah, segala puji baginya kerana menjadikan umat ini seorang yang sangat enak, lunak, merdu bacaannya. Macam Salim Maula Abi Huzaifah, yang Sayyidina Umar katakan tadi, aku tak mahu angan-angan kamu semua bersifat harta dan juga kebendaan. Aku mahu dalam hidup ini ada insan-insan berkualiti macam Salim Maula Abi Huzaifah. Yang ketiga, kata Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Yang keempat, siapakah dia wahai Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu? Jawapan Sayyidina Umar, aku perlukan orang yang berkualiti macam Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Huzaifah bin Al-Yaman. Huzaifah bin Al-Yaman ini merupakan pemegang rahsia rahsia sulit yang Nabi SAW berikan kepadanya, termasuk nama-nama munafiqun hanya diketahui oleh Huzaifah bin Al-Yaman. Dan Nabi SAW telah menggalaskan banyak tanggungjawab kepada Huzaifah ni, budak muda ni, kerana kecekapan, kebijaksanaannya, kealimannya, ketakwaannya. Maka melayakkan Sayyidina Umar berkata, kalau ada orang macam ni yang keempat, hebatnya Islam. Tengok tuan-tuan, Sayyidina Umar punya cerita Jadi orang-orang muda, tuan-tuan perempuan yang mendengar ceramah pada malam ni, janganlah kita fikir balik-balik harta, balik-balik duit, balik-balik nak jadi jutawan. Baguslah, tapi berapa ramai orang tenggelam tuan-tuan. Kisah Qarun Allah muatkan dalam surah Al-Qasas itu untuk jadi pengajaran kepada kita bahawa harta bukan segala-galanya. Kerana ramai orang berkata, dengan harta banyak saya boleh tolong orang, banyak harta saya boleh ganti masjid, banyak harta saya boleh bina masjid, banyak harta saya boleh bantu. Tuan-tuan, apakah Allah itu jahil nak biarkan orang tu miskin sampai anda pula kena datang jadi orang kaya untuk bantu dia? Adakah begitu? Betulkan balik semula persepsi ni tuan-tuan? Allah menjadikan orang itu kaya miskin adalah kerana pengetahuannya, kebijaksanaannya, bukan percaturan kita. Ada orang berusaha kerja kuat siang pagi petang siang malam, jumpa seorang muda, saya sesuatu kuat Ustaz, maka saya jadi kaya raya seperti ni, pendapatan saya tahunnya berapa juta Ustaz. Baguslah.
Cuba tanya balik, awak yang hebat ke atau yang kerja kutip sampah, bawa lori sampah dengan bau busuk, terdedah kepada penyakit, kena marah orang, dia masuk ke tempat-tempat rumah flat, bawa lori terlanggar kereta orang, orang pula parking ikut suka kat mana ikut dannya. Kita ni berhati perasaan lah sikit tuan-tuan. Musim PKP ni kan, masa-masa tak boleh pergi kerja, parking lah tempat yang elok. Kalau lori sampah masuk kan kesian mereka tuan-tuan, kena adjust, terlanggar, langgar marah pula, nak saman lah begitu begini. Baiki akhlak kita tuan-tuan ni. Allah jadikan mereka untuk melengkapkan kehidupan kita, mengelokkan. Tak ada mereka kotor dunia ni tuan-tuan. Kalau kat Jepun kita nak buang sampah, diajar daripada budak kecil lagi, pergi ke sekolah ada lori sampah tu, diatur orang kat sekolah, semua orang main lori sampah, bersihnya lori sampah, supaya mereka menghormati sebagai itu satu ekosistem mereka. Kalau nak buang kuah roti canai itu, jangan buang kuah terus je, bersihkan dulu, tahan kekotoran-kotoran apa, kacang dal ke apa ke, kemudian barulah buang. Kau tak berbau nanti kita bawa dalam sampah, orang tu kompreskan dalam sampah, sampahnya keluar busuk, kena jiran-jiran. Macam mana nak jadi orang beriman kepada Allah ni tuan-tuan? Kalau benda-benda simple macam ni pun kita tak didik diri kita dan orang keliling kita untuk menghormati, menjaga alam sekitar. Kadang-kadang kita nampak YouTube sedih, orang pakai tudung, bawa kereta campak sampah tengah jalan raya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, masya-Allah tabaraka wa taala. Baiklah Jadi kembali kita kepada cerita Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an. Jadi kalau kita ini melihat kekayaan diukur pada kebendaan, Sayyidina Umar tak melihat itu. Sayyidina Umar bercita-cita untuk memiliki orang-orang berkualiti macam 4 orang ini. Kalau ada orang selama 4 orang ini lagi beberapa orang, selesai banyak urusan kita, kata Umar Khattab radhiyallahu an. Tuan-tuan bercerita tentang kekayaannya, cerita lawak lah tuan-tuan. Nak dengar cerita lawak ni tak? Cerita ni dibawakan Dr. Osman Khamis, seorang pendakwa terkemuka dari negara Kuwait. Beliau cerita tentang orang Badui dengan orang bandar, orang pedalaman dengan orang bandar, Badui dengan Hadir. Hadir ni makna bandar lah. Badui tu orang duduk dekat remote, dekat kawasan pedalaman. Ni cerita orang Arab lah. Di pasar berlaku pembelian barang oleh orang Badui ni. Dia jual hasil-hasil ternakan tenusu dia, kambing, lembu, unta dan sebagainya dijual. Kemudian dia pun belilah apa-apa yang dia perlukan, barang kulit ke, makanan ke, tepung ke, gandum ke, dia beli. Maka ketika dia naikkan atas unta dia, dalam unta ni kalau kita bayangkan, unta ni ada tempat naik dia, kemudian ada satu bahagian kocik, macam kocik belah kanan, kocik belah kiri. Boleh bayangkan tak? Nak dengar ada Abdullah ada kocik macam poket lah. Unta ni dia letakkan satu beg macam pelana tu, belah kanan, belah kiri. Kanan dia letakkan muatan segala-galanya, letak gandum, letak minyak, letak apa lagi yang dia beli. Kemudian bila letak begitu dah, unta ni pun sengit. Dia sengit ke kanan lah, kerana muatan berat belah kanan tuan-tuan. Apa si Badui ni buat? Oleh kerana dia melihat unta tu dah condong ke kanan, berat sangat kanan muatannya tu, dia pun ambil batu, ambil pasir, masukkan dalam gocek belah kiri, bagi stable, tawazun. Bawa ada mizan, bawa ada Allahul mawazin al-qist, barulah jadi ada keseimbangan kanan dan kiri. Unta tu kuat lah, tapi kalau letak belah kanan je semua, dia dah tak stable. Maka si Arab Badui ni pun letakkan batu, kayu, pasir, supaya belah kiri itu penuh dan unta tu stable. Melihatlah kejadian pelik itu seorang Arab bandar, orang Hadir. Dia pun pergi pada Arab Badui, kata, apa buat ni kat kawasan kau kurang pasir dan batu ke? Kenapa kau ambil pasir batu? Arab Badui kata, tak, aku buat gini kerana nak bagi stabilize unta ni, ada tawazun. Faham tu cerita ni tuan? Boleh bayangkan tak? Maka Arab Badui ni berkata, aku buat gini supaya elakkan dia daripada tumbang belah kanan, aku tak pasir, batu, kayu belah kiri ni. Lepas tu Arab bandar ni berkata kepada ni, kau buat macam ni, apalah kerja macam ni, nanti aku bantu kau. Dia pun keluarkan balik pasir dan batu itu, dia ambil gandum, ambil segala benda tamar, buah yang dia beli daripada pasar di bandar itu, dia pun agihkan kedua kocik itu bagi stable. Maka Arab Badui itu pun tengok, oi cerdiknya kau, tak pernah aku terfikir macam ni. Engkau ni tentulah orang lebih kaya daripada aku kan? Kata Arab Badui ni diukur kekayaan dengan kepandaian pula. Dah dikata kepada orang bandar ini, kau ni tentu lebih pandai daripada aku, kau tentu lebih banyak unta daripada aku, kau tentu lebih banyak harta daripada aku, kau tentu lebih luas tanah kau daripada tanah-tanah aku. Kata orang bandar ni, tak, aku orang biasa, aku makan, aku cukup pagi, makan petang, kais pagi, makan pagi, kais petang, makan petang. Oh ya ke? Kata Arab Badui ni.
Aku lebih kaya daripada kau lah. Kalau kau pergi tempat aku kat kampung sana, kau tak nampak tanah semuanya penuh dengan kambing, unta, lembu aku. Kau tak tengok lagi aku punya tanah luas dan kemah-kemah. Anak-anak ketuan aku ramai. Engkau ada? Tak ada. Maka Arab Badui itu berkata kepada orang bandar itu, kalau gitu kau keluarkan balik lah, masuk ke pasir balik semula. Kenapa pula? Sebab aku lebih pandai daripada kau, aku lebih kaya daripada kau. Dah kaya ukur dengan pandai pula tuan-tuan. Dah pandai untuk jadi ukuran pula dengan kerana kebendaan yang dimiliki lebih daripada orang bandar pula. Lawak tak cerita saya? Tuan-tuan tak lawak, mesti dah tuan-tuan belum makin balik lagi, tak faham. Tuan-tuan nak cerita bahawa orang pada hari ini mengukur kebendaan itu adalah segala-galanya. No money no talk. Money can talk. Kalau ada duit baru boleh cakap. Tak ada duit jangan bercakap. Nak pinang mau ada kereta Mercedes, mau ada duit wang banyak sekian-sekian, pakaian bergaya. Tuan-tuan akhirnya kena tipu. Buat apa tuan-tuan? Orang banyak pada hari ini yang tertipu dengan kebendaan. Akhirnya rupa-rupa sedar mereka melihat satu dunia yang penuh fata morgana sebenarnya. Jadi kita tak mahu jadi macam tu tuan-tuan ni. Dalam ayat ini mengingatkan kepada kita tentang kepentingan untuk kita faham bercita-cita itu tak salah, tapi jangan berangan-angan kosong. Mulakan apa yang kita boleh buatkan. Jadi itu ayat ni sebenarnya menceritakan, kata Dr. Ratib Nabulsi, kita orang beriman paling banyak berangan-angan nak menang, nak lawan Amerika, nak lawan Yahudi. Tapi rokok buatan Yahudi Amerika mungkin kita tak boleh buang lagi. Bercerita tentang jihad, tapi lawan hawa nafsu pun tak boleh lagi. Masih lagi tengok filem-filem haram, masih lagi duduk tersadar kat rumah melambat-lambatkan sembahyang untuk tengok Netflix lah, iFlix lah, View lah, macam-macam. Adakah orang macam ni akan pergi berjihad menegakkan agama Allah? Tak usah haraplah tuan-tuan. Maka inilah amaran daripada Allah untuk kita, bukan amaran kepada Alkitab saja, tapi amaran kepada kita, kerana ayat itu untuk kita sebenarnya. Alangkah ruginya kita tak bertindak. Bila membaca ayat ini, kemudian kita terus berangan-angan. Ibarat kata Hasan Basri tadi, iman bukan diukur pada kata-kata, cita-cita yang kosong, pada pakaian, itu semua tak dipandang oleh Allah. Tapi yang Allah lihatlah tindakan, kerja yang kamu lakukan untuk Islam. Maka tuan-tuan, setakat ini saja dulu untuk renungan kita pada malam ni. Itu sebabnya kalau kita lihat antara doa Nabi kita SAW, saya nak ajar tuan-tuan daripada kitab Azkarul Azkar. Pada muka surat 158, Nabi menganjurkan kepada kita untuk berdoa, Alhamdulillahi kathiran tayyiban mubarakan fi, ghaira makfiin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Alhamdulillahi kathiran tayyiban mubarakan fi, ghaira makfiin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Alhamdulillahi kathiran tayyiban mubarakan fi, ghaira makfiin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Walaupun doa ni kata para ulama dibacakan Nabi SAW dalam konteks pemakanan, menikmati makanan, tapi tak setakat itu semata-mata. Ya, dalam banyak kehidupan kita, lantaran banyaknya nikmat yang Allah beri kepada kita, yang kita kena bersyukur dan mohon kepada Allah keampunan, kerana masih banyak lagi kekurangan, masih banyak lagi keaiban, dan kita tidak membalas kesyukuran kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Itu sebab dalam doa ni Nabi mengajar kita untuk menyebutkan segala puji bagi Allah dengan pujian yang terlalu banyak, yang dia berkati dan tak mampu dibalas, dan tidak ditinggalkan, serta sentiasa diperlukan wahai Tuhan. Kerana banyak sangat nikmat kau beri pada aku, aku lalai ya Allah. Aku tak gunakan dia pada kebaikan. Aku belum syukur padamu sebenarnya. Aku masih lalai. Nikmat yang kau berikan, aku duduk menadi, melangut-langut, tak ada aku baca Quran, tak ada kesempatan aku untuk meningkatkan kefahaman Quran aku. Jadi setakat itu saya dulu tuan-tuan untuk renungan kita pada malam ni. Segala yang baik semuanya daripada Allah. Ampun maaf ada atas segala keterlanjuran bicara. Orang kata kalau terlajak kata buruk padanya, saya mohon ampun maaf kalau kata-kata saya melukakan perasaan sebahagian dari tuan-tuan. Moga-moga ia merupakan satu keikhlasan kepada Allah. Kerana hanya kata-kata ikhlas saja akan mengetuk pintu hati untuk mengajaknya kepada perubahan. Saya doakan tuan-tuan, saya tinggalkan tuan-tuan bawah naungan kasih sayang Tuhan pada malam ni. Jangan lupa untuk doa kasih tuan-tuan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, barakallahu fikum. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق
وتواصوا بالصبر. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.